What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kiwis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini kita nak review chapter terbaru yang sangat-sangat powerful. Dan macam biasa, Oda memang sangat suka dengan permainan nombor. Dan nombor kita kali ini adalah 1050, which is referring to the chapter. Dan 1050 juga Oda telah concludekan pertarungan di atas bumbung Onigashima. So the numbering continue. Power gila Oda ni, simply power. Alright guys, seperti mana yang korang sedia maklum, Skoverto Anime telah pun di launch kan. Dan admin aku ada bagi tahu ramai gila yang nak join. So kepada korang yang tak tahu nak hantar macam mana nak hantar video, so ini adalah tutorial untuk menghantar videonya. Mula-mula korang record video korang, yang penting audio kena jelas. Kalau tak ada mic yang macam gini pun, pakai mic yang biasa pun tak apa. Kalau boleh kena ada lighting sikit lah, baru akan terang. Kalau tak ada, korang boleh guna cahaya matahari je. Maksudnya korang boleh record duduk di depan tingkap, ada sinaran matahari sikit lah kan. Angle video dia tu pun macam gini je, macam gini kan. Dan korang boleh hantar video korang menggunakan Google Drive macam ni, in case korang record pakai phone kan. Korang buka apps Google Drive, tekan tambah, tekan upload file dan pilih video korang. Lepas tu tekan 3 titik bertindih ni, tekan manage people and link. Kalau restricted, korang tekan tu dan tekan anyone with link, copy link dan hantar kepada kimiskoverto@gmail.com. Dekat subjek letak Skoverto Anime yang korang review. Lepas tu paste dan hantar. Dan once korang dah hantar, sila maklumkan kepada admin supaya tim editor akan segera dapat edit video korang. Okay? Alright, jom sambung. So sebelum kita continue bercerita, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas kita boleh tengok masa silam Kaido seperti apa. Dan Kaido telah diserahkan kepada Marine oleh Vodka Kingdom supaya negara mereka dapat menyertai world government. Namun Kaido berjaya meloloskan diri dan telah menyertai Rocks Pirate. Kemudian di masa sekarang kita boleh melihat seorang agent CP0 telah melompat keluar dari Pulau Terapung Onigashima dan air Zo yang dihasilkan Raizo telah berjaya memadam kebakaran yang berlaku di dalam istana Kaido. Kemudian ketika Luffy mendeklamasikan bahawa dia ingin menciptakan sebuah dunia yang tiada kawannya yang akan berada dalam kelaparan, Luffy telah melepaskan sebuah tumbukan besar dan padu tepat ke arah Kaido yang cuba menghalang serangannya dengan teknik baharunya. Dan dengan tumbukan Luffy itu juga, Kaido telah terperosok jauh ke dalam tanah Wano Kuni, manakala Momonosuke telah berjaya menghasilkan Flame Cloud untuk bisa dengan aman mendaratkan Pulau Onigashima ke bumi, seterusnya menyelamatkan semua nakamanya dari mati terhempas. Dan akhirnya kedua-dua Luffy dan Momonosuke telah rebah disebabkan terlalu penat. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Rasa segar sentiasa, resepi Uncle Sokong, tinggi kualiti gadinya, sungguh enak dimakan begitu saja. Chapter 1050 bertajuk Honor atau Kehormatan. Dan di cover page chapter ini kita dapat melihat sambungan daripada cover page German 66 Cold-Blooded Voyage volume ke-12 yang bertajuk Ichiji dan Reiju Arrive. Dan di cover page itu kita dapat melihat Ichiji dan Reiju telah bertarung dengan anak-anak Big Mom yang berada di situ bagi menyelamatkan Neji dan Yonji. So, adakah cover story ini akan membawa kita kepada jalan cerita utama yang mana up until now kita masih lagi belum tahu what happened to the rest of the crew kan? Maksud aku kru Big Mom lah. Tapi aku nak sangat-sangat kalau cover story kali ni Oda terus kaitkan dengan jalan cerita utama. Pasal kalau kita tengok previous cover story, yes memang dia canon, cuma dia tak immediately masuk ke dalam jalan cerita utama. So we shall see. Alright, membuka tirai chapter ini kita dapat melihat sambungan dengan apa yang telah berlaku dalam chapter lepas, which is telah dilesing oleh Luffy. Kaido telah berjatuhan ke dasar tanah Wano Kuni. Dan di panel ini kita dapat melihat peta Wano Kuni, di mana kita dapat melihat lubang yang dihasilkan Kaido dan Big Mom. Dan mereka telah terperosok jauh ke dasar bumi sehingga sampai ke magma. Dan di gambar ini juga kita dapat melihat sebelah tanduk Kaido telah patah. Dan dari situ tanah menjadi retak dan possibly tanah di situ akan runtuh menyebabkan pintu masuk utama Wano akan hancur dan tiada lagi air terjun setelah ini. Kemudian beralih ke arah bumbung Onigashima dan kita dapat melihat Yamato cuba untuk menyambut Luffy yang sedang berjatuhan dari langit. Sambil kita dapat melihat Yamato berjaya menyambut Luffy, kita dapat melihat narrator berkata bahawa pemenang di atas bumbung Onigashima yang telah diumumkan sebelum ini telah disemak semula sambil Luffy dalam gendongannya. Yamato tersenyum melihat Luffy that put a hell of a fight. Dan Yamato berkata kepada kedua-dua Luffy dan Momonosuke bahawa dia tak dapat percaya
apa yang mereka berdua telah berjaya lakukan. You guys really are something. Kemudian scene beralih ke arah Flower Capital yang menunjukkan acara Fire Festival yang sedang mula untuk berakhir. Kemudian Tengu Yamahitetsu teringat sekilas flashback sebelum lantern Otoko dilepaskan ke udara. Otoko sempat bertanya Tengu berkenaan ayahnya yang merupakan salah seorang sosok yang penting. Namun, mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap? Tengu menjawab mengatakan bahawa Yasui melakukan perkara tersebut adalah kerana dia ingin memberi laluan kepada negara ini untuk mendapat sebuah peluang terakhir menyelamatkan perancangan yang selama ini dibina. Kerana sekiranya tidak, bara harapan yang selama ini membahang hanya akan tinggal menjadi debu. Dia mengorbankan dirinya demi masa depan yang lebih baik. Kemudian di panel ini kita dapat melihat bagaimana Yasui setelah mengetahui Otoko termakan Devil Fruit Smile Pleasures turut menjamah buah tersebut dan menjadikan dirinya dan Otoko pasangan yang bergelak ketawa. Tengu kemudiannya menambah lagi bahawa impian Yasui adalah supaya suatu hari nanti Otoko dapat hidup bahagia dan mendengarkan pengorbanan Yasui adalah untuk dirinya. Otoko telah mengubah ucapannya dikirimkan kepada ayahnya melalui lantern tersebut kepada terima kasih ayah. Melihatkan perkara itu, Tengu telah teralir air matanya dan mengatakan di dalam hatinya bahawa untuk samurai ini adalah sebuah kehormatan yang tertinggi untuk dapat mengorbankan diri demi orang lain. Siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlightkan satu IG shop, Au.co. Au.co merupakan penjual t-shirt design custom manga panels. Ada banyak panel manga official anime yang mereka desainkan. Ini adalah salah satu t-shirt yang aku pakai ni. Manga panel dia pun ada One Piece. Lepas tu dekat dalam ni pun ada banyak lagi corak-corak yang lain lah. Design dia memang cantik, kain dia tebal, berbeza daripada t-shirt yang lain yang pernah aku pakai. Paling penting, it is ironless. Tak payah susah-susah iron. Terus sarung je kan. Orang yang macam aku ni memang sangat sesuai lah pakai baju macam gini. Tak payah nak iron kan. Malah. Terdapat pelbagai desain manga panel anime lain lagi seperti Attack on Titan, Naruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen dan banyak lagi. Currently diorang tengah open order sekarang. Item adalah pre-order, so limited 100 pieces sahaja. Cergas guys. Untuk keterangan lanjut, korang boleh segera follow IG shop Au.co atau tekan link yang aku sediakan di ruangan description di bawah. Dan lantern yang diterbangkan penduduk Flower Capital jelas kelihatan dari tempat Nekomamushi yang berada di atas bumbung Onigashima. Dan dia mengatakan bahawa dia terkenang momen dia ketika berada di Wano dahulu, Sky Lantern dari Fire Festival. Dan kemudian Neko terus menjerit dari ruangan bumbung yang bocor itu dan jelas didengari mereka yang berada di live floor. Ya Rodomo, dengar sini, jelaslah sudah sekarang Luffy dah menang menentang Kaido dan Lord Momonosuke sama telah menggunakan bentuk naga besarnya untuk menghalang Pulau Onigashima dari terhempas. Dan bergegah gempitalah seluruh aliansi Mugiwara mendengarkan kabar berita yang dinanti-nantikan selama 20 tahun ini. Akhirnya derita mereka menemui noktah. Dua Yonko tumpas di tangan Mugiwara dan aliansinya, maka resmilah sudah pemenang pertarungan di atas bumbung Onigashima. Kaido menentang Luffy dan pemenangnya adalah Mugiwara no Monkey di Sangot Nika. Luffy dan semua menjadi sangat-sangat bergembira. Sebuah kabar yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Dan paling aku seronok tengok babak jeritan kemenangan diorang kat sini adalah Marco juga ada kat situ. Salah seorang Lanun yang sebelum ini menjadi the first division commander dalam the legendary Whitebeard Pirate. Dan Marco turut tersenyum mendengar kabar berita tersebut. Kemudian kita dapat melihat Chopper menjadi orang yang sangat sibuk di situ yang perlu dengan segera merawat mereka yang tercedera. Usopp membawa dua jasad, Kiku dan Kinemon, manakala Frankie mengendong Zoro yang masih lagi belum membuka matanya. Namun kesibukan Chopper dibantu oleh Tristan dan Dr. Miyagi. Kemudian scene beralih ke arah Momonosuke. Momo memanggil Zunisha yang masih lagi berdiri tercegat di hadapan kapal milik World Government. Momo mengatakan kepada Zunisha bahawa setelah difikir-fikir, Momo telah menetapkan bahawa dia enggan lagi untuk membuka sempadan Wano. Dan Zunisha berkata bahawa dia hanya menurut perintah Momo dan mempercayai segala tindakan Momo. Kemudian
tiba-tiba satu gempa bumi telah berlaku di Wano yang dirasai Momo, namun belum sempat diceritakan berkenaan gempa bumi tersebut. Kita dibawa kembali ke bahagian dalam istana. Sungguh pun ketua mereka telah ditewaskan, namun konco-konco Beast Pirate tetap bersemangat untuk berlawan dan mereka telah melancarkan serangan meriam, dan mereka mengatakan bahawa mustahil untuk Kaido tewas kerana dia merupakan seorang Yonko. Melihatkan perkara itu, Frankie yang masih mempunyai banyak tenaga ingin segera menyerang mereka sambil dihalangi Brook, namun Yamato tiba-tiba telah muncul di dalam istana dan menyuruh mereka untuk berhenti kerana nyawa mereka telah pun diselamatkan Momo ketika Pulau Onigashima hampir terhempas sebentar tadi, dan sekiranya mereka masih lagi ingin bertarung maka dia akan menjadi lawan mereka. Dan tiba-tiba sekali lagi bumi Wano bergegar membuatkan mereka semua terkejut. Kemudian scene ditayangkan ke arah Big Mom dan Kaido yang berada di dalam larva magma, dan gempa tersebut sangat kuat hingga dapat dirasakan mereka-mereka yang berada di penjara Udon, dan salah seorang skuad pemantau dapat melihat dari jauh melalui teropongnya bahawa permukaan air di laut nampak kurang stabil, dan tiba-tiba larva magma terpercik keluar mencurah-curah dari situ sehingga langit menjadi gelap berasap hitam, dan perkara tersebut membuatkan mereka-mereka yang berada di Flower Capital menjadi takut, dan mereka bertambah takut apabila melihat satu sosok naga telah terbang ke arah mereka kerana mereka fikirkan itu adalah Kaido, namun naga tersebut adalah Momo yang cuba menenangkan mereka dan mengatakan bahawa dia bukanlah Kaido, dan turut mendedahkan bahawa larva yang terpencut keluar itu adalah sebuah isyarat bahawa tumbangnya cengkaman Beast Pirate di Wano Kuni. Sungguh pun begitu, penduduk Flower Capital masih tetap melarikan diri, namun Momo telah bertukar kembali ke wujud manusianya, dan dari kepulan asap telah keluar Lady Kozuki Hiyori dan The Red Scabbard Denjiro, dan Denjiro kemudiannya mengatakan bahawa ada satu cerita panjang kalau ingin diceritakan, namun katanya izinkan aku persembahkan Shogun terbaru Wano Kuni, dan chapter pun tamat. So guys, macam mana menurut korang chapter baru ni? Aku sebenarnya ada tengok chapter review dari luar, dan boleh dikatakan ramai jugalah penteori luar yang agak kurang berpuas hati Kaido kalah secepat ini dan merasakan Kaido akan bangkit semula. Tapi bagi aku dah puas hati dengan apa yang Oda sampaikan. Sebab macam yang aku cakap sebelum ni lah, aku just nak sebuah flashback dari Kaido sebelum Kaido tewas, dan aku nak one last strength contest sebelum Kaido tumpang, dan kita dah dapat saksikan dah pun kan. So guys, please leave your comment down below berkenaan chapter ini, and see you guys in the next video. But before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang ada hari di mana kita rasa macam tak nak buat apa dah, seolah-olah mengisytiharkan kekalahan kita dalam senyap. Rasa tersangat penat, tersangat kecewa, dan rasa patut menyerah dan akui kita telah gagal. Hari yang di mana perasaan sebegini wujud, saat di mana perasaan sebegini terlintas, saat dan hari itulah kita perlu segera mendongak dan tertanya kenapa kita bermula dulu mendongak dan lihat kembali sasaran yang kita sendiri percaya kalau kita berjaya capai impian tersebut, betapa orang yang nak kita bahagikan itu gembira. Bahkan paling penting, betapa gembiranya, bahagianya, puasnya perasaan kita saat kita berjaya capai apa yang kita impikan. Jangan pernah merunduk my brothers, bahkan teruslah mendongak ke arah aras yang telah kita bidikkan. Terus berusaha sehingga kejayaan berjaya kita lakarkan, dan until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi